Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Melaka berbau, pintar reja bersih, sagudur-sagudur gele, vanakkam. Sepinai hormani hau makai palikum mana bila syukran, marairan horan inturun memandai caran tacahap. Tuan-tuan dan puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka tampil lestari untuk membahaskan isu berkaitan dengan pencalonan di antaranya senarai-senarai yang telah diumumkan oleh parti politik. Antara yang saya sempat melihat adalah DAP mengumumkan lebih awal, kemudiannya diikuti oleh Barisan Nasional dan disertai oleh Pakatan Harapan PKR bersama Amanah. Baik saudara, berkaitan dengan Barisan Nasional, saya melihat mereka mempunyai, itulah harapan saya, itulah doa saya, itulah usaha saya yang telah saya sentiasa memperingatkan kepada kepimpinan Barisan Nasional, Pakatan Harapan, DAP, Amanah, Perikatan Nasional dan siapa sajalah ya. Saya maklumkan melalui email, melalui audio, video dan pelbagai cara. Jadi harapan saya adalah sebagai penganalisis politik dan juga Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka, saya mahu melihat baik Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional, tidak dilupai jugalah rakan-rakannya di Perikatan Nasional dan mana-mana parti yang ada, Bersatu, PAS, Putra dan apa saja parti. Harapan kita di negeri Melaka adalah apa? Harapan kita adalah kita mahu memastikan bahawa sesungguhnya kemenangan yang akan diperolehi dalam kerusi DUN di negeri Melaka adalah dalam kalangan mereka yang berintegriti, beraccountability, berkarisma, intellectual fit, mereka yang mempunyai dasawarsa, blueprint, mereka idealistik, mereka yang sebenarnya tidak kleptokrat, tidak ada rasuah, tidak pernah disabitkan dengan SPRM, tidak pernah SPRM hadir ke pejabat mereka, tidak pernah ada kes-kes polis, jenayah dan sebagainya. Jadi saudara dan saudari, kalau kita melihat dalam senarai-senarai calon ini, antaranya saya mahukan mereka yang muka baru, mereka yang muda bukan di bawah 30-an. Ini saya punya hasrat. Tapi adakah salah? Adakah salah apabila anak 21 tahun, remaja dan mereka bertanding? Tidak salah. Ia tidak salah langsung ya. Dari segi Federal Constitution kita tahu di mana hak setiap orang merujuk kepada demokrasi berparlimen, artikel 5 to 19 ya, freedom of speech and really choose your own school of thought voice out, maka kita mempunyai hak. Jadi ada sebab mengapa mereka letakkan anak muda ini. Tetapi apapun, izinkan saya menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya kita di negeri Melaka dan kemudiannya daripada Melaka kita akan bawa isu ini kepada pembubaran parlimen pada PRU yang ke-15. Jadi Melaka ini menjadi satu pentas bagi semua parti politik untuk mereka melihat kekuatan mereka. Adakah pattern, adakah disebut design, adakah dari segi structure, adakah dari segi disebut approaches yang digunakan oleh Barisan Nasional, UMNO, Pakatan Harapan, DAP, PKR, Amanah, PAS, Bersatu, Putra, maka adakah parti-parti ini mampu memastikan kejayaan yang luar biasa di negeri Melaka? Kita nantikan. Tapi apapun, bagi saya setiap hari, setiap masa, setiap detik saya sentiasa peka dengan apa yang berlaku. Mengapa? Kerana saya mahu memastikan supaya jangan sampai golongan-golongan atau adun-adun yang tidak kompeten, tidak intelektual, yang terlalu berumur, yang telah kata orang umur 70, 80-an masih lagi nak jadi adun. Begitu juga dalam ahli parlimen. Saya tidak mahu perkara ini berlaku. Dan mereka-mereka yang ada kes rasuah, mereka-mereka yang membina legasi, mereka-mereka yang sebenarnya mengumpul harta, mereka-mereka yang sebenarnya bertahun-tahun, berdekad-dekad 30-40 tahun tak nak turun menjadi wakil rakyat. Jadi di sini apa yang berjaya kita lakukan, saya lakukan, tuan-tuan lakukan, rakyat Malaysia lakukan di kalangan Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan, Pulau Tiga Asli. Apa yang kita telah lakukan sekarang? Yang pertama, kita telah berjaya mempengaruhi dan berusaha keras secara langsung dan tidak langsung. Saya ucap terima kasih kepada pucuk pimpinan Barisan Nasional UMNO, Datuk Seri Zaid Hamidi dan juga Tok Mat dan kemudiannya barisan-barisan apa disebutnya ahli majlis ataupun disebut Majlis Tertinggi UMNO dan juga Barisan Nasional. Kemudiannya saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan,
begitu jugalah termasuklah Ling Wang Eng ya, termasuklah YB Mat Sabu semua itulah ya. Dan juga kepada Perikatan Nasional saya belum melihat lagi Perikatan Nasional, belum tahu lagi, tidak ada maklumat siapakah yang menjadi adun ya di negeri Melaka atau senarai-senarai adun daripada Perikatan Nasional. Tetapi nama-nama yang antaranya yang tular adalah YB Rafiq ya, mantan adun di Payung Rumput, katanya akan melompat ataupun bertanding di Teluk Mas, Dun Teluk Mas. Dan Payung Rumput telah diambil oleh YB Samsul Iskandar. Jadi Samsul Iskandar, saya yakin dan percayalah, sebab kawasan Payung Rumput tu kalau kita melihat majoriti yang dimenangi sebelum ini oleh parti pembangkang sangat tinggi, dan pada ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Jadi kemungkinan untuk YB Samsul tu menang ada. Baik, saya cerita dulu kemenangan-kemenangan yang saya tidak dapat melihat nama secara detail, tapi saya dapat secara spontan, iaitu kemungkinan besar kita melihat YB Samsul Iskandar ini dia menang ya. YB Idris Harun di Dun Samsul Iskandar ni di Payung Rumput ya, Dun Payung Rumput, insya-Allah ya. Kalau betul caranya, Samsul Iskandar jangan terlalu saya seorang yang cakap terus terang ya, saya terus terang ya, jangan simpan dalam hati, jangan terlalu ego jangan terlalu sombong, jangan terlalu nampakkan itu tak boleh. Sebab you punya method ni, bila you bercakap kadang-kadang ada kesombongan, minta maaf ya, ada keriakan tu. Contohnya macam mana? Sebab you kata Rafiq tunggu saya datang, wait for me, tak boleh lah cakap macam tu. Walaupun memang kita tahu Rafiq ni lompat parti dan sebagainya, dia ada kekhilafan, kesalahan dia. Jangan gunakan orang politik, jangan gunakan cara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni dia sangat firm, dia fleksibel, dia hatinya suci dalam debu, orangnya baik, dia humble ya. Tengok YB Idris Harun diterima dengan baik. Itulah yang saya mahukan. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha menerima taubat. Kalau sebenar-benar taubat, apa salahnya terima? Dia bukan YB Insinyur Datuk Seri Insinyur Idris Harun bukan buat jenayah pun ya. Dia mahu menyertai reform ya, maka beri dia ruang. Sebab itulah saya kerap memberi pandangan, walaupun Datuk Seri Anwar pada mulanya setuju, tetapi diberi tekanan oleh pihak-pihak tertentu di AP dan YB Rafizi Ramli dan ramailah ada Akar Umbi dan sebagainya. Saya memberi penerangan audio, video dan sebagainya. Alhamdulillah akhirnya mesej ini sampai dan kekuatan itu diberikan oleh Allah. Dan kemudiannya pemimpin khususnya Pakatan Harapan PKR telah menerima termasuk amanah. Walaupun di AP dia hanya tidak berapa setujulah, hanya 2 adun dipersetujui. Baik, apa yang saya lihat di sini, YB Idris Harun ni sebenarnya adalah kekuatan ya. Sebab apa? Idris Harun ni dia sebenarnya saya melihat dalam satu sudut, dia sebenarnya boleh membuka pekung, boleh membuka segala konspirasi, salah guna kuasa, segala ketirisan rasuah yang dilakukan oleh Barisan Nasional UMNO, segala documentation, segala input, segala credible sources ataupun disebut credible evidence ya, Lagos ya, Aristotle sebut Lagos atau Petos. Baik, perkara itu ada pada Idris Harun, dan Idris Harun ni bila dia cakap, maknanya dia former Chief Minister of Malacca, orang akan dengar, orang akan terima sebab he is one of capable candidate and previous Chief Minister of Malacca, and people respect him just because of knowledgeable, and he know a lot of things about the what you call abuse of power, corruption issue in Malacca, and somehow abuse of power. And I said that he is really concerned to reform, seriously. And he said endorsement by this Idris Harun. What did he say? The keyword is about this is the right time to make a change, and Pakatan is really a good government, and they can lead. And in Malaysia somehow we are not only talking about the Muslims, those like you tak boleh like extreme, so you have to concern about multiracial punya ni Indian, Malay, Chinese Sarawakian, Portugis asli. Baik, itu antara perkara. Sebab itu Idris Harun ni amat diperlukan untuk kemenangan kemenangan Pakatan Harapan. Tetapi perlu ada mutual understanding lah. Kemudiannya bila Pakatan menang, jangan sampai ada pertelagahan di antara Idris Harun dan Tuan Adli Zari siapa nak jadi CM. Ini masalah. Sebab itu awal-awal kena ada agreement. Jangan timbulkan isu Jadi bagi saya sekarang ni saya bercakap tentang Pakatan Harapan Baik, kemudian ni saya akan ulas pada UMNO, Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan sebagainya. Tapi sekarang saya cerita tentang Pakatan yang saya melihat PKR kemungkinan besar mereka boleh menang 4 kerusi. Yang saya lihatlah
YB Iri Harun Asahan, sebab majoriti BN tu rendah di situ. Iri Harun pun dikenali, ya. Iri Harun pun ada sumbangan besar kepada Melaka. Jadi kemungkinan itu ada kemenangan di situ. Kemudian tapi kena full swing lah dengan Datuk Seri Anwar dan sebagainya, kena bantu. Kemudiannya saya melihat kepada Samsul Iskandar ini, dia pun boleh menang, ya, sebab dia memang dikenali, tetapi ingat dia punya sikap ni kena firm, jangan terlalu sombong. Saya minta maaf lah YB Samsul Iskandar, jangan sensitif. So dalam apa keadaan pun you kena humble. You kena humble, tak kira you ke saya ke siapa ke, semua you ikut cara Datuk Seri Anwar, you boleh pergi jauh. Tapi humble, jangan tunjukkan Rafiq tengok aku datang. Saya baca semua tu sebab semua orang punya mesej, apa saya tengok benda tu kan sekarang tular kan. Jadi kita tengok cara you communicate dan sebagainya, tak boleh begitu, ya. Kita tak boleh begitu. Jadi walaupun kita memang dalam disebut pilihan raya ini, kita perlu menjaga sensitiviti, jangan cemu, jangan condemn, sebab orang pengundi ni dia menilai. Yang atas pagar itulah, atas pagar tu dia menilai. Kalau kita ego sombong belagak tu, nanti dia swing sebelah sana. Sebab tu you have to use politician. You should use your brain. This is more to not only about rhetorical communication and also about how are you going to make sure that the voter will support you. Okay, baik. Kemudiannya saya melihat di RIM Pratas ni, saya lupa nama dia ni. Budak ni pun minta maaf sebab saya umur 46, dia muda lagi kan. Jadi bagi saya dia ni ialah memang dia extremely memang dia support PKR. Saya tengok dia daripada dulu pun saya tahu. Cumanya ada beberapa benda saya pernah bawa ketah kerja dan sebagainya, jumpa di pejabat CM Melaka dulu. Budak ni dia masa tu Saminathan bersama Saminathan. Tujuan paperwork tu adalah membantu memperkasakan anak bangsa India lah, sebab maklumlah ya, kita ada macam-macam anak bangsa Melayu, India, Cina, Sabah. Tapi India ni dilihat ketinggalan. Jadi saya ni pula, saya selalu bantu anak bangsa Melayu. Dan anak bangsa Cina sedikit lah, sebab diorang pun macam ada gap kan. Susah kita nak turun pandang, sebab saya pun tak ada kuasa. Kalau saya ada kuasa, saya tak turun bantu anak Cina, anak Melayu, anak apa. Tapi secara kebetulan saya duduk dalam sistem Melayu ini, maka saya bantu anak bangsa Melayu terlalu banyak lah. Tetapi saya terfikir bagaimanakah caranya kita nak membantu anak bangsa India ni yang dalam estate, dalam keadaan ataupun dalam disebut taman dan sebagainya, mereka yang masih lagi ketinggalan ataupun mereka memerlukan. Tetapi apa saya punya paperwork, saya punya ketah kerja yang saya hantar pada Pratas ke apa, saya lupa nama, yang bertanding Don Rim ini, dia tidak ada feedback kepada saya. Mungkin mereka buatlah apa yang saya cadangkan dan sebagainya, mereka perkasakan, tetapi dia tidak ada good what they call negotiation ataupun follow up dengan saya. Dekat situ, bukan saya tak pernah harapkan apa-apa, abuan ke duit ke tender projek, tak ada. Cumanya saya yang pertama sekali saya melihat kepada you all guys, you all dalam politik ni macam-macam orang bagi bantuan lah, tender projek sana you lantik. Sebab saya tengok juga beberapa calon yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia orang ni semua umur 50-an, 40-an, 50-an dan sebagainya, tetapi pernah jadi pengarah itu, pengarah ini, pengarah pelancongan dan sebagainya di negeri Melaka dan sebagainya, JLC SKP. Siapa bagi jawatan tu? Sudah pastilah mesti Pakatan Harapan masa Tuan Adli Zari menjadi kerajaan, ataupun Barisan Nasional samalah, dia akan buat benda yang sama. Siapa jadi kerajaan, dia akan bagi perusi-perusi dan pelobi mereka ataupun orang-orang tertentu memegang jawatan pengarah dan sebagainya. Sebab itu dalam pencalonan tu saya tengok orang ni pegang jawatan tu, orang ni, so daripada mana dapat jawatan dalam kerajaan negeri? Sudah pastilah pernah diberikan oleh Ketua Menteri. Ini yang berlaku. Barisan Nasional pun buat benda sama, Pakatan Harapan buat benda sama. Baik, berbalik kepada saya punya harapan adalah saya mau melihat di Melaka, tidak kira Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan, saya mau melihat Perikatan Nasional saya kurang sebut sebab mereka Bumi Putra punya culture, jadi sukar sikit nak sebut begitu. Nanti saya ulas tu kemudian. Saya melihat Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ini, saya mahu pastikan India ni janganlah satu. Aduh, tak cantik ya. Kita mahu India ni at least 2 atau 3. 3 tu kalau you rasa ramai sangat, 2 pun cukup lah ya. Sebab itulah saya melihat YB Saminathan DAP ni, saya rasa kemungkinan kalah itu tinggi ya. Kemungkinan untuk kalah itu, tewas itu tinggi. Tetapi kita mahu pastikan supaya perkara itu tidak berlaku kepada di PKR punya pencalonan di RIM ya. Mungkin kalau kita melihat kepada calon Pratas, saya lupa nama anak muda ni ya. Dia PKR punya pemuda saya rasa. Tetapi kalau dia pun berkelulusan undang-undang daripada London University katanya. Apa pun bagi saya kemungkinan untuk dia menang tu tinggi. Sebab tu saya melihat antaranya yang boleh menang YB Iri Harun, kemudiannya Samsul, kemudiannya daripada Don Rim dan YB Sofi ya. Sofi ni saya rasa, Sofi saya tidak pastilah di sama ada PKR ataupun Amanah, tapi Sofi ni chances untuk dia kalah pun tinggi. Sofi ni chances untuk dia kalah pun tinggi ya. Sebab dia dulu menang pun bukan majoriti tinggi sangat. Tapi perlu ingat,
di DUN Durian Tunggal. So saya punya assumption Pakatan Harapan boleh menang dalam 4 kerusi. Saya tidak mau letak harapan yang tinggi. Kemudiannya kita bimbang tak dapat. Jadi Amanah ni parti baru perlu faham. Amanah ni dia boleh menang 2 kerusi. Kalau kita nak melihat kepada sentimen 2018 pada ketika Pakatan Harapan bersatu, Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Anwar Ibrahim Lingkuat, Eng Kim Siang, Mak Sabu. Itu lain. Itu sentimen dia sangat berbeza. Jadi sekarang Pakatan Harapan dia tidak lagi ada satu kekuatan begitu. Begitu jugalah dalam keadaan sekarang ni kalau kita melihat sudah berpecah Barisan Nasional, kita melihat dia sudah berpecah bagaimana bersatu bersama PAS, kemudiannya parti-parti Perikatan Nasional, mereka tidak bersatu lagi. Tapi apa pun saya faham dia akan berlaku begini. Kalau di Melaka sekiranya berlakulah tidak ada siapa yang mendapat two-third majority ataupun mereka hanya mendapat majority CP dan ini akan jadi masalah. Kemudiannya akan ada agenda untuk bersamalah, sama ada melompat ataupun buat MOU. Biasanya MOU lah, saya tak nampak dia orang nak melompat lagi. Dia akan buat MOU antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Tapi saya nak beritahu, Barisan Nasional memang saya melihat mereka punya kandidat sangat-sangat berkualiti, tapi ada beberapa nama yang buat masalah. Minta maaf saya cakap, jangan ambil hati. Two lion in one mountain So yang ni masih ada lagi. Tuan-tuan boleh fahamlah siapa dia, YB Abdul Rauf dan dengan Ketua Menteri yang ada sekarang caretaker, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Ini masalah kita melihat masalah sebab walaupun mereka ada cita-cita tetapi antara mereka nama mereka, imej, reputasi telah terpalit. Jadi poster boy ini jadi masalah tuan-tuan dan puan-puan. Kita melihat poster boy ini jadi masalah, jadi isu. Jadi sebab itulah kita perlu lihat, kita perlu letak poster boy yang betul. Dalam bersatu, siapa poster boy? Beritahu saya. Orang bersatu jangan marah saya. Saya nak tanya siapa poster boy. So you tengok poster boy ni macam mana. Sebab poster boy ni tak boleh ada skandal, tak boleh ada isu, tak boleh ada masalah integriti, SPRM tak boleh datang mendekati dia dan dia tak boleh ada cerita lompat parti dan sebagainya. Apa cerita poster boy bersatu ni? Macam mana? Jadi di situlah PAS ni saya tak melihat dia ada kekuatan. Dia cuma setakat meramaikan lah. Minta maaf adun-adun PAS walaupun duduk dalam bersatu ataupun Perikatan Nasional, jangan marah saya. Tapi saya sebut begitu. Saya tak ambil spring PAS di Kelantan. Di Kelantan, Terengganu mungkin, tapi di Melaka bukan. Melaka bukan tempat yang sesuai. Sebab memang kita dah lihat the previous election pun PAS tak menang pun. 24 kerusi, 24 semua kalah. Jadi saya rasa memang tak ada kekuatan di Melaka. Tetapi yang sangat dominan di Melaka adalah Pakatan Harapan dan juga UMNO. Tapi saya melihat UMNO ni tapi UMNO tersilap lah. UMNO poster boy dia tersilap dan ada kes 2 orang yang ada krisis kontroversi ni masih ada. So yang ini yang melemahkan BN UMNO. Saya faham sebenarnya mereka mengutamakan juga orang lama dan sebagainya, menghargai dan memberi wang, tetapi apa pun dia sebenarnya tidak membantu UMNO Barisan Nasional lah, saya cakap jujur lah. Jadi sekarang ni kerajaan apa yang akan wujud di Melaka ni sangat sengit dan saya melihat kepada Pakatan Harapan kemungkinan untuk dia menang itu sebab saya cakap tadi dia boleh dapat antara 13 atau 12 so dia masih lagi mencari-cari jadi senang cakap macam ni lah, Barisan Nasional atau Pakatan Harapan di negeri Melaka mereka akan mendapat majoriti sangat-sangat tipis. Jadi kerajaan MOU ni perlu dia siap-siagakan di sampingnya akta lompat parti dan sebagainya tolonglah siap-siagakan MOU sebab kita akan tahulah corak dia akan jadi macam tu jadi apa pun bagi saya dan untuk anak muda 21 tahun pelajar daripada Meskom daripada Rembau dan anak muda ni Sri Kandi PKR Melaka, ketua Sri Kandi PKR Melaka. Dan beliau saya lihat 21, kalau 21 belum, tidak silap saya lah, maafkan saya, mungkin belum habis ijazah. Tapi apa pun bagi saya termasuklah DAP meletakkan Muhammad Dennis tak silap saya Dennis saya lupa lah Dennis dicalonkan oleh DAP. Tapi apa pun 25 usia Dennis, Muhammad Dennis dan anak muda yang PKR calonkan ini juga adalah antaranya pelajar universiti UiTM Shah Alam. Tapi saya tidak disebut ijazah sarjana muda apa. Biasanya ijazah sarjana muda kalau disebut baru habis, mungkin dalam pengajian. Isunya bagi saya adalah ini pendedahan. Saya nampak DAP dan PKR mereka cuba memberi menyaut cabaran anak-anak muda dan menarik perhatian anak muda. Mereka mahu memancinglah
ataupun memberi disebutnya satu mengangkat suara anak muda dan menghormati dalam masa yang sama. Mereka tahu pada PRU15 anak muda akan datang bertanding dan anak muda akan adalah antara potential water yang Januari 2022 mereka akan secara otomatis akan boleh mengundi. Dan inilah tindakan yang paling bijak dilakukan oleh DAP dan PKR. UMNO dia tidak buatlah, tapi Barisan Nasional dia ada 29 seorang wanita anak muda yang bertanding di tak silap saya di Air Molek ke apa saya lupa ini berlaku di antara calon Barisan Nasional. Jadi semua calon daripada BN ada, tapi di BN paling muda tak silap saya 29 dan DAP 25, Pakatan Harapan 21. Jadi bagi saya untuk anak muda degree ni tahniah dan syabaslah kerana anda termasuk Muhammad Danish ni termasuk dapat ruang dan peluang termasuk Barisan Nasional bagi 29 salah seorang daripada kandidat mereka untuk bertanding. Tahniah dan syabas. Tetapi saya melihat anak muda 21 tahun dia mungkin nak mencubalah cari pengalaman dan sebagainya tak salah pun, tak salah. Kalau dia menang rezeki dia lah, sebab dalam undang-undang memang disebut begitu Federal Constitution tu hak setiap rakyat 18 tahun ini dah diterima di Dewan Rakyat 18 tahun ke atas boleh bertanding, mengundi dan sebagainya. Tapi dalam saya tengok akta SPR ini 21 tahun. Jadi perlu lihatlah mungkin anak muda PKR ni 21 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan, sekejap saya tengok nama. Baik, nama anak muda ni Farzana Hayani Muhammad Nasir N28 Sungai Rambai, 21 tahun, diploma Meskom, siswi disebut degree di UiTM Shah Alam. Apapun bagi saya tahniah dan syabas kepada anak muda ni 21 tahun. Cumanya saya selalu sebut kita mahukan anak muda tetapi apabila mereka menang kerusi DUN dan Parlimen, dia jadi satu perkara begini dari segi kematangan, dari segi credibility, intellectuality, karisma Adakah kita perlu menidakkan, kita perlu pulaukan, kita perlu memandang rendah? Tidak sebenarnya tidak ada isu dia bergantung siapakah di belakang Farzana Hayani Muhammad Nasir ni, siapa guru dia. Janganlah letak dia, lepas tu tak bimbing dia dari segi kempen politik. Saya percaya kalau pelajar ni dia belajar rhetorical communication, Aristotle, Logos, Ethos, Pathos, Farzana Hayani Muhammad Nasir dia tahu. So dia kena belajar tentang rhetorical communication, Aristotle, Logos, Ethos, Pathos. Tolong sampaikan kepada dia bagaimana cara nak kempen dan sebagainya. Dan kalau graduan yang di bawah saya ni kebanyakannya mereka belajarlah tentang rhetorical communication, sangat berani, sangat pintar, sangat bijak termasuk saudara saya sebut dia saya lupa lah memang ada beberapa pelajar ni dia memang sangat bagus saya panggil dia Man saya lupa nama tu tapi apa pun ramailah pelajar-pelajar Meskom ni. Sebenarnya pelajar Meskom ni jangan sebelah mata mereka ni terbaik dan pelajar lain pun terbaik, tetapi Meskom ni dia pidato dia bagus in term of dia punya English dia okey. Actually they are very good candidate lah. I'm also referring to other niche, other faculties Tapi apa pun Meskom ni dia ada kekuatan, tetapi masalahnya siapakah guru dia, siapakah dia punya mentor, siapakah pentol dia, siapakah yang nak coach dia. Nak kempen pun kena all out. You should talk with evidence, percentage data, and then your emotion, pitching, intonation, pathos. Ethos is your credibility. Who are you? What is your position? If you want people respect you, you should be someone, somebody. If you want people respect you, you should be someone or somebody. You should have a position. You should, things like credibilities. But now your ethos is referring pada anak muda ni, referring pada ijazah dia lah. Dia pelajar universiti dan sebagainya. Dan dia pun ada pegang ketua Sri Kandi PKR Melaka. Jadi itu pun dia punya ethos lah. Maknanya dia ethos ada, education dia ada. Kelaikan undang-undang pun ada, maknanya dia memang Perlembagaan Persekutuan ni memberi dia ruang dan peluang. Cumanya kalau anak muda ni menang, jadi saya punya nasihat beginilah.
Saya selalu fikir begini, walaupun dia ada dua pandangan yang berbeza. Satu pandangan terlalu muda, terlalu ada bahasa yang mengatakan mentah dan sebagainya, belum matang dan sebagainya. Tapi kita perlu sentiasa berfikir di luar kotak pemikiran lah. Yang pentingnya anak muda ni dapat tak ilmu yang sebenar. Yang pentingnya dia tahu tak ilmu kepimpinan. Dia tahu tak ilmu disebut handling crisis management. Dia tahu tak ilmu PR dia. Dia tahu tak ilmu disebutnya critical thinking. Dia tahu tak ilmu berkaitan dengan solving problem, ya, problem solving, ya. Dia tahu tak berkaitan dengan bagaimana untuk memimpin, ya, dan saya yakin dan percaya. Sebab tu saya kata kalau pelajar itu adalah pelajar saya, mereka tahu, ya, dalam Masscom mereka memang masak lah apa. Saya memang takkan bagi ruang lah. Kalau dulu face to face memang kita turun padan, dalam kuliah tu memang kita bagi knowledge, ya. Tapi saya doakan lah anak muda ini dan juga termasuk Muhammad Dennis DAP ini. Dan dalam BN ini kita ada seorang anak muda juga. Saya lupa dia, beliau bertanding di mana. Tetapi anak muda MCA 29 tahun, ya, tak silap saya. Tapi saya tak tahu don mana beliau bertanding. Tapi apa pun nasihat saya pada beliau, kemungkinan untuk MCA menang itu sangat sukar, ya. Saya bukan nak downkan MCA, tapi saya nak beritahu cabaran sangat sengit, ya. Sebab kawasan-kawasan bandar ini memang kawasan DAP, ya. Kita tahu Kota Laksmana, Aikro, ya. Macam-macam lah kawasan-kawasan situ memang kawasan DAP. Tapi untuk kita memberi ruang dan peluang, DAP dan MIC memang agak lemah di Melaka, memang tak boleh. Tetapi apa pun cubalah all out, ya. DAP boleh menang 6 kerusi, memang boleh menang dalam jangkaan PKR 4, Amanah mungkin 2 atau 1. Ya. So Amanah kena all out. Barisan Nasional saya nampak dia ada kekuatan, ya, sedikit, ya. Dia ada kekuatan sedikit. Tapi silap dia pergi letak poster boy yang sedia ada lah. Dua orang ni sebenarnya burden. Sebab benda tu bukan saya cuba menjatuhkan mereka, tidak. Sebab benda itu ni bukan al-fitnatul asyarmin ahad tau. Benda isu-isu pasir, ketirisan, rasuah, salah guna kuasa daripada federal sampai state pun kita dah tahu lama cerita ni. Tapi bila dibongkar oleh YB Harun, dia telah menjejaskan image dan reputasi. Ya, you wait and see, ya. Kita tunggu dan lihat apa akan berlaku. Bagi saya, tak payahlah nak balas dendam pada siapa dan siapa, tak penting. Yang pentingnya adalah bila kerajaan tu menang, pemimpin tu menang, buat kerja, jaga semua rakyat, ya. Kami ni macam saya, Presiden NGO Penganalisis Politik, saya bercakap BN, PH, Bersatu, Amanah. Tapi saya pesan, parti yang bawa isu perkauman tak boleh menang. Saya sebut banyak kali, di Malaysia, baik kerajaan negeri atau kerajaan Pusatan, mereka menang pilihan raya macam mana? Dia sebenarnya bukan parti Muafakat Nasional, Parti Perikatan Nasional, Parti Bumi Putera. Tak boleh kita wujudkan. Sebab daripada zaman Barisan Nasional, kemudiannya Pakatan Harapan, mana pernah kita dapat pilihan raya rakyat mengundi UMNO saja, mengundi PAS saja. Tak ada. Yang mereka buat tu adalah mereka sendiri yang buat mutual understanding di antara UMNO, PAS dan Bersatu. Mereka buatlah lompat parti. Bila dapat two-third majority, jumpa yang Tuan Agong, tuanku di istana, tuanku pun tak ada pilihan. Jadi sebab dia majority, bagilah. Jadi dia bentuklah kerajaan BNPN di Melaka. Begitu juga federal. Nampak cerita tu. So kena faham. Sebab tu siapa yang bawa ideologi, mana-mana parti politik, saya nasihatkan kepada pemimpin-pemimpin bila ceramah. Sebab rakyat dah tahu cerita ni. Tapi bila ceramah, kita perjuangkan bangsa kita, iaitu bangsa Melayu, tuan-tuan dan puan-puan. Ini negeri kita. Kita bangsa yang berdaulat. Kita mesti mengutamakan hak pribumi. Mereka jangan cuba. Saya gunakan suara Datuk Seri Anwar, tapi Anwar Ibrahim tak pernah cakap macam tu. Anwar Ibrahim, dia seorang pemimpin yang baik. Saya ubah-ubah tempat ni bukan apa, sebab jiran saya ni memang ada masalah sikit lah. Dia setiap kali saya bercakap tu, dia akan memainkan dia punya drill lah, apalah, dekat 4-5 bulan dia macam. Tak apa, kita lupakan. Baik, apa pun saya nak sebut di sini, ya. Saudara dan saudari, sebenarnya seperti saya kata tadi, jangan bawa isu Bumi Putera Melayu, isu Cina. Kita akan perjuangkan masyarakat kaum Cina kita. Kita pastikan Cina ini akan ke depan. Tak boleh. Saya akan perjuangkan India kerana India itu ketinggalan. India mesti diangkat. Tak boleh. Kalau you main isu macam tu, sebab you perlu faham sensitiviti pengundi. Dia ada Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Karazan, Portugis asli, ya. Jadi sebab itu saya pesan kepada tuan-tuan dan puan, perlu faham bahawasanya dalam Malaysia ni kita tak boleh nak macam sekarang saya nampak yang sangkut ni siapa tau.
Bersatu ada masalah sekarang ni, ya. Perikatan Nasional ada masalah sebab mereka dah gazette daripada awal dia adalah kerajaan Bumi Putera, kerajaan Melayu, dan kemudiannya itulah berlaku dalam PAS Bersatu dan juga mungkin parti yang join mereka lah, kemudiannya UMNO. Tapi sekarang UMNO dan BN dah cerdik. Dia dah cerdik, saya tak tahu cerdik dia setakat mana. Lepas menang pilihan raya nanti besok dia lompat balik. Dia akan buatlah kerajaan Bumi Putera BNPN. Kalau buat kerja macam ni, saya rasa memang tak ada masa harapan lah Barisan Nasional ni. Jadi dengar cakap saya, ya. Jadi saya dah sebut banyak kali, buat yang terbaik. Saya sentiasa akan memantau, ya. Saya sentiasa akan melihat kepada, selepas ni saya akan analisa mengikut kandidat, ya, calon-calon BNPH. Jadi saya nak tengok gambar mereka, kelulusan mereka, karisma mereka, ya. Sekarang ni secara rambang ataupun secara umum sajalah. Bidak syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.